warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuliah ni saya khususkan kepada Zali Ayub dan Daud Ali yang memberi komen terhadap kuliah saya pertama. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Zali Ayub dan juga Daud Ali kerana memberi saya satu inspirasi untuk memulakan kuliah Advanced Level Physics. Jadi kuliah ini untuk universiti sebenarnya. Saya pun dah kuliahkan di UTP, Universiti Teknologi Petronas, kepada mahasiswa di atas Universiti Teknologi Petronas. Maka bila anda memberi komen terhadap kuliah saya yang pertama di laman ke tempoh hari, saya membawa whiteboard dan komen Radil Ayub, sebenarnya kita tak perlu lagi whiteboard untuk mengira, kita perlu calculator. Itu saya akui dalam suatu keadaan kita perlu juga kepada whiteboard. Kerana whiteboard ini seperti yang kita faham, kalau kita mahu mengambil satu kiasan, whiteboard ini ialah papan. Papan itu telah Allah siapkan, dinamakan papan Lauh Mahfuz. Jadi ilmu yang ada di dunia ni hasil mulanya di Lauh Mahfuz yang Allah telah siapkan. Cuma sebagai saintis kita kena explore. Jadi dalam buku Advanced Level Physics dia telah menyebut hal ini. Jadi insya-Allah saya akan kupaskan Advanced Level Physics. Dan sebelum tu saya nak menyentuh yang disebut oleh Ghazali Ayub dan juga Daud Ali. Dia kata saya punya idea tentang daun itu seperti tidak menasabah. Sebenarnya dalam kajian yang saya buat tentang tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuan itu adalah ayat Quran. Saya sebagai orang yang memerhati daun-daun yang gugur, saya melukiskan gambar rajah itu di atas papan putih saya, whiteboard. Kerana whiteboard itulah merupakan papan. Papan ini juga bertepatan nun di langit sana, di Lauh Mahfuz. Kerana apa kerja buat kita ni dah siap di sisi Allah, di Lauh Mahfuz tadi. Jadi ayat daun itu berkaitan dengan fi kitabim mubin, mana kitab yang nyata, iaitu di Lauh Mahfuz. Jadi semua tindakan kita, gerak kerja kita ni Allah dah tentukan dalam takdirnya, qada dan qadar Allah. Contohnya begini, bila saya lukis pada whiteboard, anda pun dah tengok pada whiteboard yang saya lukis, daun yang saya lukis bentuknya serong. Ya, anda tengok balik semula lukisan daun pada saya whiteboard. Rupanya ilmu itu Allah dah tahu lebih awal. Saya cuma menggerakkan tangan. Sebab Allah kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Jadi perbuatan saya melukis di atas whiteboard itu, hari ni keluar dalam surat Abah. Tengok bentuk saliran air ni, dia mesti serong. Seperti daun yang selukis serong itu. Jadi gambaran pada daun tu, inilah gambaran yang keluar dari whiteboard. Terutama di bendang. Tadi dia nak transfer. Kerana daun-daun yang gugur di bumi ni, dia ada berkaitannya dengan landscape alam tu. Saudara, saya nak kupas lagi, saudara jangan tergeliat otak ya. Pasal benda-benda macam ni Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah kata tidak aku jadikan segala sesuatu di alam ni sia-sia. Jadi kalau anda tengok sesuatu benda yang boleh memberi manfaat, anda reka lah benda, reka cipta itu menghasilkan satu produk. Saya mencipta idea daripada daun, maka keluarlah berita pengairan ini. Dipanggil evolusi sistem pengairan dan saliran. Inilah idea yang saya nak buat, iaitu di kawasan bendang. Kerana adanya desain di alam itu. Jadi terjemahkan desain itu dalam bentuk teknologi baru. Jadi banyak benda saya nak bawa buku nanti. Tajuknya Advanced Level Physics. Tajuk yang saya bawa ialah The Physics of Human Body. Macam mana tangan kita bergerak. Ni ada fizik je. Tangan saya bergerak ni pun ada fizik je. Begitu, semua ada fiziknya. Dan Allah menyebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu tu juga aku jadikan. Maknanya kita ni tak ada daya apa-apa tuan-tuan. Allah baru bagi sedikit anugerah kepandaian kepada kita, kita dah mula sombong. Jadi bila kita kenang benda itu, ya Allah ya Tuhan, maha hebatnya Allah dalam kecaturan alam.
Apa saja yang kita renung, apa saja yang kita buat itu semua daripada Allah. Maka hari ni berita dah keluar. Jadi setiap saliran tu kena ada serong dia punya line. Kalau nak tahu pergi ke Parit Bunta, ada namanya Titi Serong. Pekan Titi Serong tu dekat Bendang. Saya dah sampai Pekan Titi Serong, saya dah mengajar sekolah-sekolah agama di sana. Jadi maknanya sistem pengairan lepas ni kita kena tengok daun tadi, bentuk daun tu. Apa ni dah keluar lah akhbar dia sinar. Dia otak kita dia bersinar lah. Dan ini gambar majak akhbar lagi. Akhbar dia sinar. Kenapa perlu saya baca akhbar? Sebab kebanyakan kita hanya baca tajuk. Ni soal apa kata? Jangan baca tajuk berita saja. Tambah yang suka tengok sukan tu je. Tolong, jangan main bola sangat. Bola tu bahaya. Saudara, orang Melayu ni gagal ni bukan pasal apa. Dia banyak hiburan, dia banyak entertainment, dia banyak bersantai tapi tak buat kerja. Tak ada faedah yang didapat. Banyak buang masa. Jadi saya dah mengkaji surah Wal-Asri. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bila saya tengok Wal-Asri tu, saya read pada time yang dikupas oleh Stephen Hawking, seorang saintis yang tersohor. Dia tulis buku A Brief History of Time. Allah sebut Wal-Asri. Einstein pula sebut ketika cahaya membengkok, ketika berlakunya gerhana matahari, 0.83 arc of second. Saya dapat jawapannya sekarang di Rawang, di satu surau yang ada lengkungan cahaya itu. Tapi saya tak boleh beritahu pada dunia lagi. Pasal saya ketua saintis dunia. Saya lah akan menerangkan apa itu yang disebut oleh Einstein 0.83 arc of a second tu ada di tempat saya sekarang di Rawang. Dan saya boleh buktikan kepada saintis dunia selepas ini. Tapi kena lihat pada surah Wal-Asri demi masa. Manusia dalam kerugian kerana banyak buang masa. Dan saintis-saintis, bila mereka mengkaji saintis, mereka tidak beriman, maka jawapannya bagi orang tidak beriman ialah kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Jadi tugas sebagai saintis, ajaklah manusia kepada Tuhan. Jangan seperti Stephen Hawking mengatakan God did not create the universe, sedangkan dia adalah saintis yang tersohor. Begitu dengan teori Darwin. Kenapa tidak komen Darwin? Kenapa komen saya? Apa salah saya nak jadi ketua saintis? Jadi nak jadi ketua saintis, apa salahnya? Ada orang nak jadi raja lawak, jadilah. Dia buat lawak je kerja ni. Saya nak jadi ketua saintis. Tuan-tuan kena serius dengan saya. Kerana saya berani mendakwa saya ketua saintis. Saya dah siap saya punya projek kajian. Kalau nak bincang, duduk semeja. Contoh satu lagi. Saya kata saya hantar Mio ubat otak. Tuan-tuan komen ubat otak saya pula. Ubat otak tu saya jual kepada Mio. Mio ni pelajar UiTM Tanjung Malim. Di komennya saya, mana ada UiTM Tanjung Malim? Saya nak ringkas cakap. Mio ni pelajar UiTM di Melaka. Dia balik ke Tanjung Malim. Takkanlah nak cakap berjela-jela. Yang komen kata, mana ada UiTM di Tanjung Malim? Saya pun tahu pasal saya selalu di Tanjung Malim. Saya cuba nak ringkaskan cakap. Sebab bercakaplah handphone ni buang masa. Takkanlah cakap begitu pengkomen nak komen. Memanglah saya tahu pasal saya lalu-lalu dekat anak saya pun ada di Tanjung Malim di Behram. Itulah Melayu. Itulah rupanya Melayu ni. Suka komen tapi tak tahu apa yang dia komen. Itulah entertainment ni. Itulah entertainment orang kita Melayu. Komen yang bukan-bukan. Saya tahu pasal Tanjung Malim memang tak. Saya kata Mio ni pelajar UiTM Melaka. Mak dia mengajar di UPSI. Takkanlah nak cakap berjela-jela panjang ni. Yang komen yang bukan-bukan tu siapa? Saya harap bila nak komen tu hati-hati lah. Pandai-pandailah mengkritik dengan cara yang berilmu, bukan emosi. Berhikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Nak bermujadalah tu kena dengan ahsan, dengan hikmah. Ya. Jadi ayat Quran dah menjelaskan banyak hikmahnya tu. Jangan duk hentam sembrono. Jarak lepas ni kita bincang dengan baik, insya-Allah. Ilmu Allah ni sebenarnya terlalu luas. Insya-Allah taala kita jumpa lagi. Sekian.